صلى الله العظيم لنا ولوالدينا ولمشائخنا صلى الله العظيم لنا ولوالدينا ولمشائخنا صلى الله العظيم لنا ولوالدينا ولمشائخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتنال به الرغائب وتقضى به الحوائج وحسن الخواتيم يستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين نبينا وحبيبنا شفاعنا زهرنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه من سار على نهجه من استنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا Maha suci Dikau ya Allah, kami manusia tak pernah mengerti apa-apa kecuali apa yang Dikau kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Dikaulah ya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allahumma aghnina bihalalika an haramik ya Allah, kayakanlah kami dengan rezekimu yang halal, jauhkanlah kami daripada rezekimu yang haram. Wa bifadlika amman siwak, cukupkanlah kecintaan hati kami hanya kepadamu. Jangan cukupkan kecintaan hati ini selain daripadamu ya Allah. Allahumma alhimna rusydana, kurniakanlah petunjuk pada diri kami yang hina dina ini. Wa a'izna min syarri anfusina, lindungilah kami dari kejahatan hawa nafsu kami sendiri. Iqta' kulla qati'i yaqta'una anka, hancurkanlah setiap halangan yang menghalangi kami dari sampai kepadamu. Ashghilna rabbaka amman siwak, sibukkanlah dunia kehidupan kami untuk mengingatimu. Allahumma a'inna ala zikrika, bantulah kami untuk mengingatimu. Wa syukrika, bantulah kami untuk mensyukuri limpah kurnia rahmatmu. Wa husna ibadati, dan bantulah kami ya Allah untuk melakukan amal ibadat yang terbaik buatmu. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran dan berikanlah kekuatan pada kami untuk memperjuangkannya. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kepalsuan dan jauhkanlah diri kami dari mengikutinya. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Jadikanlah kami dari kalangan hamba-hambamu yang mudah mendengar nasihat dan menerima bimbingan yang baik, dan berilah kekuatan kepada kami untuk melakukan amal ibadat yang terbaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Tuan Imam, pengurus Masjid Tengku Ampan Jamaah Bukit Jelutong, datuk-datuk, datin-datin, tuan-puan, para jemaah, hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Apa khabar semua tuan-tuan? Alhamdulillah. Khabar tak sedar, kita telah berada pada 20 hari bulan Zulhijjah 1437 Hijriah. Kira-kira dalam 8 hari lagi, kita akan masuk tahun baru. Tahun baru ikut kalender Islam lah. Bukan tahun baru ikut kalender Melayu. Tahun baru ikut kalender Inggeris. Tidak. Tahun baru kita ini mengikut kalender Islam. Jadi Alhamdulillah, sempena dengan tahun baru, biasanya kita naik rumah baru, beli kereta baru, ada orang dapat jodoh bini baru, ada orang ikut pemimpin baru, parti baru, macam-macam pembaharuan. Tapi kita, Alhamdulillah, ada azam baru, semangat baru, ada ilmu yang baru, amalan yang baru, dan kita lakukan pembaharuan dari sudut kualiti, dari sudut pencapaian, dan insya-Allah terdapat keredaan Allah, Tuhan sekalian alam.
Nanti sempena dengan kehadiran tahun baru, ada suara-suara sumbang yang biasa kedengaran mendakwa sambutan doa akhir tahun awal tahun tu bid'ah sesat. Itu mainan puak-puak Wahabi. Ada kerja lain, masuk tahun baru, akhir tahun, mereka tuduh kita sesat. Bila masuk bulan Syakban, nisfu Syakban, mereka tuduh kita sesat. Bila masuk Maulidur Rasul, dia sambut Maulidur Rasul, mereka tuduh kita sesat. Bila masuk Ramadan, kita buat garis panduan imsak Ramadan, mereka tuduh kita sesat. Tak ada kerja. Ni orang Islam yang salah faham agama, tak ada kerja, jadi ekstrim, mula nak melabel kita sesat. Dan menjadi tanggungjawab alim ulama untuk memberi ilmu, memberi pencerahan dan melakukan pembersihan daripada tuduhan puak-puak sesat supaya masyarakat kita terpelihara dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan manhaj kita, pendekatan kita, ibadat kita dikategori sebagai golongan yang selamat dari pancaroba dunia mencari bekalan menuju akhirat. Apapun tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, pada pagi ini kita bersyukur pada Allah kerana masih lagi disambung kontrak untuk hidup dan kita dapat sama-sama melakukan ibadat untuk bekalan akhirat. Hari ini kita sambung pelajaran kita muka surat 37 menerusi kitab sifat solat Nabi yang sahih. Tuan-tuan yang tak ada kitab boleh ambil kitab dalam kereta saya. Kitab yang boleh diberi secara percuma sempena dengan sambutan tahun baru Hijriah. Boleh pergi ambil dalam kereta, ada 10 biji. Ini kunci dia. Nak suruh tuan-tuan beli, tuan-tuan tak ada duit. Nak suruh beli, tak ada semangat nak mengaji. Jadi kita bagi free sempena dengan tahun baru Al-Hijriah. Alhamdulillah. Muka surat 37, menanggalkan selipar ataupun kasut ketika bersolat. An Sayyidina Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu an qala hadartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum al-fathi wa shalla fil ka'bati fa khala'a na'layhi fa wada'aha an yasarihi al-hadis. Sayyidina Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu an mengatakan, saya pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari penaklukan kota Makkah. Umum mengetahui bahawasanya ketika baginda sallallahu alaihi wasallam dan tentera muslimin, jadi kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menakluki kota Mekah tanpa peperangan, tanpa mengalirkan setitis darah. Itu di antara contoh kebijaksanaan baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai ketua negara terbilang, sebagai panglima perang, sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala dan sebagai penghulu kepada segala makhluk. Kebijaksanaan, hikmah yang dipraktikkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa kepada Islam berjaya menakluki Mekah tanpa setitis darah. Jadi tak betul dakwaan yang mengatakan Islam ini hanya tersebar dengan mata pedang. Yakni mereka hendak menyimpulkan bahawa Islamlah peneraju atau penggerak kepada sektor keganasan. Tidak sama sekali. Cumanya kemunculan kumpulan-kumpulan bercorak keganasan dalam dunia sekarang ni atas nama Islam dimanipulasi oleh mereka yang tidak memahami Islam, mengambil peluang kepada struktur geopolitik yang ada dan mereka menggunakan nama Islam untuk mendapatkan simpati dan empati dari masyarakat Islam seluruh dunia. Jadi kita perlu faham dua keadaan. Keadaan yang pertama di mana Islam tidak sesekali menganjurkan acara keganasan. Islam tidak menyokong keganasan. Dan Islam juga tidak meredai keganasan yang dilakukan oleh segelintir umat Islam itu sendiri. Cumanya keadaan yang kedua, berlaku keganasan hasil daripada mereka yang mengguna agama demi kepentingan survival politik mereka. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika baginda sallallahu alaihi wasallam
menakluki kota Mekah, Sayyidina Abdullah bin Sa'ib, seorang sahabat Nabi yang mulia, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat dalam Kaabah. Menunaikan solat di dalam Kaabah sambil menanggalkan kedua seliparnya. Baginda masuk Kaabah, tunaikan solat dalam Kaabah. Ada riwayat baru ni, riwayat sebelumnya kita sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkesempatan untuk masuki Kaabah dan baginda berdoa pada setiap 4 sisi Kaabah. Kemudiannya baginda keluar. Jadi ada riwayat menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Kaabah, baginda tak bersolat, cuma baginda hanya berdoa. Dan kini riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Sa'ib membuktikan kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Kaabah dan baginda bersolat di dalam Kaabah. Biasanya kita bersolat menghadap Kaabah dan spesialnya ada orang yang bersolat dalam Kaabah. So kalau kita bersolat dalam Kaabah, kita menghadap ke mana saja yang kita nak. Dalam setiap 4 sisi Kaabah tu, kita menghadap ke mana saja yang kita nak. Ya, begitu juga kalau seseorang tu solat di atas Kaabah. Dia boleh menghadap mana saja yang dia kehendaki. Sebab zat Kaabah itu sebenarnya berada dalam Masjidil Haram, daripada permukaan bumi hinggalah kepada Baitul Ma'mur. Hinggalah kepada Baitul Ma'mur, melepasi jangkauan langit yang ke-7. Itu posisi Kaabah yang sebenarnya. Ya, alhamdulillah. Dan baginda solat dalam Kaabah sambil menanggalkan kedua seliparnya. Dulu Kaabah tu lantai dia atau Masjidil Haram di Mekah, lantainya tanah. Kaabah pun lantainya tanah. Sekarang ni kita letak simen, kita letak kapet, marmar dan sebagainya itu untuk menjaga suasana kebersihan dan keceriaan di sekitar masjid. Masjid itu lantainya terdiri pada tanah sekalipun, bila nak bersolat, baginda sallallahu alaihi wasallam buka dua seliparnya, letak tepi dan baginda bersolat dengan kaki ayam. Bukan solat dengan kaki ayam betul-betul fizikal tu. Tak. Solat kaki ayam maknanya tidak memakai kedua selipar. Baik, hadis yang kedua, an Sa'id bin Yazid al-Azdi radhiyallahu anhu qala sa'altu Anas bin Malik radhiyallahu anhuma akana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'lai? Qala na'am. Sayyidina Sa'id bin Yazid al-Azdi radhiyallahu anhu mengatakan, saya pernah bertanya kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhuma dengan satu soalan. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan solat sambil memakai kedua seliparnya? Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjawab, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendirikan solat sambil memakai kedua seliparnya. Tengok, hadis pertama menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat dengan memecat kedua seliparnya. Hadis yang pertama menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat sambil memakai kedua seliparnya. Jadi kita nak buat kesimpulan macam mana? Mengenai hadis di atas, Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama hadis yang ulung dalam mazhab Syafi'i, di dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan bahawa menurut Ibnu Battal pun seorang ulama hadis yang terbilang. Menurut Ibnu Battal, hal seperti itu memungkinkan. Kadang-kadang baginda solat buka dua selipar. Kadang baginda solat pakai dua selipar. Memungkinkan untuk dilakukan sedemikian apabila pada selipar tersebut tidak terdapat najis. Kalau selipar tak ada najis, di tapaknya, di pinggirnya, di tepinya, padanya, maka bolehlah kita bersolat dengan menggunakan kedua selipar berkenaan. Lagipun perbuatan itu tergolong dalam rukhsah. Rukhsah ini kelonggaran yang diberi oleh hukum syarak. Rukhsah ialah kelonggaran yang diberi oleh hukum syarak disebabkan dengan syarat dan alasan tertentu. Macam kita telah kupas terdahulu, hukum asalnya solat zuhur 4 rakaat. Solat asar juga 4 rakaat. Hukum asal tu kita sebut sebagai azimah. Hukum asal.
Tetapi setelah seorang itu melakukan musafir, mencukupi syarat dan adab-adabnya, seseorang itu boleh keluar daripada tuntutan azimah, tuntutan hukum asal, dan boleh melakukan rukhsah. Natijahnya, seorang yang musafir mencukup syarat dan adabnya, dibenarkan untuk solat secara jamak atau qasar, atau melakukan solat jamak dan qasar sekaligus. Justru, hukum asal yang bersifat azimah, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, boleh dijamak dan dikosarkan menjadi 2 rakaat qomat dan 2 rakaat asar. Jadi perubahan ini daripada hukum asal azimah dibawa kepada hukum yang bersifat rukhsah, berlandaskan kepada sebab dan syarat-syarat yang tertentu. Ini di antara istilah teknikal yang perlu difahami dan dihadami supaya kita dapat memahami kedudukan yang sebenar. Khususnya dalam memenuhi perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Ibn Hajar Asqalani kata, boleh kita solat pakai selipar kalau selipar tu bersih, bebas daripada unsur najis. Ya? Sama ada najis itu sendiri ataupun unsur yang terpalit dengan najis. Ya? Dan perbuatan ini merupakan rukhsah, merupakan kelonggaran yang diberikan oleh hukum syarak dan bukan termasuk dalam kategori yang sunat. Solat pakai selipar tu bukan dalam tuntutan yang sunat. Sebab sunat ni kita kena faham, datuk-datuk tuan-tuan, sunat ialah ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Sunat ialah bila kita buat boleh pahala dan bila kita meninggalkan kita tak dicatat sebagai dosa. Dan amalan sunat ni digalakkan untuk kita melakukannya. Itu hak sunat. Jadi pakai selipar bukan hak sunat, pakai selipar ni rukhsah, kelonggaran yang dibenarkan berdasarkan pada syarat tertentu. Jadi dua istilah ini mesti difahami dengan baik. Kita memahami kedudukan hukum yang sebenar. Dan ia tidak termasuk dalam sesuatu yang dituntut dalam solat. Bukan sunat dalam solat pun. Ya, kalau sunat dalam solat tu kita pakai pakaian bersih, warna putih. Lepas tu kita memakai bau-bauan. Ya, itu di antara yang disunatkan dalam solat. Ya, kita menutup kepala. Wa imma pakai kopiah ke, pakai songkok ke, kita kata. Wa imma pakai serban ke, atau pakai serban saja tanpa kopiah, atau pakai kopiah dengan serbannya. Ya, itu hukumnya adalah sunat. Jadi kita boleh beza standard sunat. Amat digalakkan untuk kita melakukannya. Manakala satu lagi hukum yang bersifat harus. Yang mana ia diberi hanya berdasarkan kepada kelonggaran tertentu yang diikat dengan sebab dan syaratnya. Penggunaan selipar meskipun termasuk dalam bab perhiasan yang selalu mengenai bumi, umumnya realiti bernajis. Maka amat tidak tepat apabila ia digolongkan sebagai perhiasan menurut persepsi Al-Quran yang boleh dipakai dalam solat. Mana persepsi Al-Quran berkaitan dengan perhiasan yang boleh dipakai dalam solat? Itulah ayat Quran. Khuzu zinatakum 'inda kulli masjidin. Ambillah, kenakanlah ataupun pakailah perhiasan-perhiasan kamu bila mana kamu berpergian ke masjid. Mana kita nak pergi masjid ni tuan-tuan, kita nak pergi masjid ni tuan-tuan, kita pakai pakaian yang bagus, wangian yang bagus, naik kereta yang bagus. Ini nak pergi main golf, bawa kereta mewah. Bila pergi masjid, naik motor je. Tak berapa baguslah, tak apa kena lah. Nak, kalau pergi main golf tu, kita boleh bawa Mercedes, BMW, Volkswagen. Kita boleh bawa segala apa kereta yang kita ada lah, yang ada prestige sikit. Sebab orang main golf ni, orang kaya, orang senang. Jadi semua nak tunjuk kereta-kereta mewah belaka. Tapi bila time pergi masjid, naik motor je. Ada di kalangan kita, tinggal kereta mewah tu, boncing jiran sebelah. Tu. Pergi masjid rasa malu nak bawa kereta mewah, kereta besar. Tapi pergi ke lapangan golf, kelab golf, tempat-tempat eksklusif,
kita rasa riak pula, ya. Susah orang kita, ya. Baik tuan-tuan hadirin, kita tengok. Apabila seseorang menggunakan selipar ataupun kasut ketika bersolat, dia sebenarnya berpura-pura mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga jenis berpura-pura ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dia sebenarnya tidak memahami nas syariat dan tidak mampu membuat kesimpulan hukum dari nas syariat berkenaan. Hanya Allah sahaja yang memberi kita petunjuk. Ya. Ini kita tengok. Ada orang sekarang semayang pakai kasut. Kalau di sebelah negara Arab tu semayang pakai kasut meluas. Masa saya belajar di Universiti Muqtah Jordan dulu, ada Arab-Arab yang malas ni, dia dah ambil air semayang kat rumah. Ya. Dia masuk dalam surau mesti atau masjid mesti, dia duduk saf yang belakang sekali. Saf yang belakang sekali. Jadi dia semayang tak buka kasut. Semayang tak buka kasut. Ni biasanya yang tempat ada marmar tu lah. Dia semayang tak pakai kasut. Dia semayang tak buka kasut, semayang pakai kasut. Walhal kasut dia tu lah yang bawa pergi ke tandas, yang buat kencing, yang buat berak, yang pergi jalan, kena najis-najis binatang di jalanan. Itulah memahami sunnah Nabi SAW dengan cara yang salah. Akhirnya dengan sifat keliru dan rancu, dia boleh melakukan ibadat dalam keadaan ragu-ragu. Jadi orang kita bila tengok Pak Arab buat, ikut. Pak Arab ni baca Quran terus faham. Itu anggapan kita semata-mata. Pak Arab ni baca hadis terus faham. Sebab Quran dan hadis tu dalam bahasa Arab. Maka kita pun ikut gaya Pak Arab. Ada setengah kita kalau pergi umrah, kita solat di Masjidil Haram ataupun Masjidil Haram Nabawi, kita tengok orang Arab semayang, gerak jari, gedek. Kita pun balik Malaysia, semayang kat Masjid Bukit Jelutong, semayang Pesen Baru, gerak jari, gedek. Tak berhenti-henti. Daripada tahiyat pertama hingga tahiyat akhir, gedek. Itu gerak saja, gedek. Ada yang jenis putar, yang ikut arah jam, putar alam dah. Itu putar ikut arah jam. Ada setengah tu putar ikut lawan arah jam. Mana satu dah? Kalau kita tanya, bro, you guna mazhab apa bro? Mazhab bapak aku dah. Bapak engkau pun ikut mazhab Syafi'i? Iya ke? Kan? Ni mazhab apa ni? Tak ada mazhab. Mazhab Pak Arab ke? Mazhab Syekh Nasruddin Albani, tokoh pujaan Wahabi. Kita jangan ikut tuan-tuan. Mazhab Hanafi ke, mazhab Maliki ke, mazhab Tabari ke, mazhab Hanbali ke, tak sesuai dengan kita. Lagipun dalam kaedah mengikuti mazhab, pihak otoriti negeri kita, negara kita, khususnya negeri Selangor, kita ada pihak otoriti agama. Jadi apabila otoriti agama di bawah kuasa sultan sebagai ketua agama dan adat istiadat negeri telah memutuskan bahawa kita di Selangor ni ikut mazhab Syafi'i, maka segala hukum yang bersifat perundangan ataupun bersifat pengetahuan am hendaklah berpaksikan kepada mazhab Syafi'i. Sungguh pun begitu, kita tak taksub dengan mazhab Syafi'i. Dalam masa yang sama, kita jadikan mazhab Syafi'i untuk membentuk kesepaduan fahaman, amalan dan ajaran Islam dalam negeri kita. Barulah capai kepada seia, sekata, sehati, sejiwa. Baru ada perpaduan yang kental di situ. Ini dalam soal memahami hukum pun berbeza pendapat kerana berbeza tafsiran dan mazhab. Apatah lagi dalam kita memahami soal akidah dan pemikiran. Allahu Akbar. Jadi, ilmu adalah puncak segala-galanya. Umum mengetahui lantai masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulunya adalah tanah tanpa sejadah. Tengok Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Tak. Lantainya tak ada sejadah, lantainya adalah tanah. Hal ini didasarkan pada keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda apabila bersujud pada waktu hujan kelihatan kesan tanah pada hujung hidung baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala wa kana saqful masjidi kana jaridun nakhli sallallahu alaihi wasallam
hatta ra'aitu athara at-tini wal ma'i ala jabhati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa arnabat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Bermaksud Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an meriwayatkan bahawa atap masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibuat daun kurma dan kami satu hari tidak melihat apa-apa di langit kecuali langit itu dengan gambaran yang kelam, gelap gelita lah. Tiba-tiba datanglah awan tebal dan kami kehujanan. Duduk masjid, tengok hitam di langit, tiba-tiba hujan. Jadi kami dalam masjid itu dalam keadaan basah lah. Ketika baginda sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat bersama kami, aku sendiri melihat adanya kesan tanah dan air pada dahi dan hujung hidung baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Hadis di atas mengisyaratkan bahawa lantai masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibuat daripada tanah dan tidak beratap. Tengok masjid Nabi tidak beratap. Lantai tanah. Bila hujan sembahyang juga becak. Baginda tetap sujud. Dahi ini kena tanah yang becak. Hidung baginda yang mulia kena tanah yang becak. Masjid tak ada atap. Bila musim hujan, kehujanan basah, tetap mendirikan solat berjemaah. Kita masjid ada atap. Atap pula ratus ribu. Siap kubah lagi. Nah, malah juga pergi masjid. Dulu sahabat masjid tak ada atap. Hadir satu masa Nabi sallallahu alaihi wasallam berjemaah dengan sahabat 300 400 orang dalam satu masa berjemaah. Kita ni Bukit Jelutong masjid besar tapi yang mari sembahyang tak ada orang. Yang paling ramai hari Jumaat. Maka masjid sini je, masjid mana-mana pun begitu juga. Tabiat dan sikap orang Islam itu sendiri. Lantai masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tanah. Bila kemarau, panas, kering, berabuk berdebu, baginda tetap mendirikan jamaah. Bila musim hujan, lantai jadi becak, baginda tetap bersujud dan dahinya mencecah tanah. Jangan jadi macam orang Syiah, dia ambil dalil ni, dia kata, tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam solat, dahi baginda sendiri sujud atas tanah. Lalu kita juga diwajibkan bersujud di atas tanah. Patut orang Syiah dalam masjid, tempat tu imam tu dia potong tu ada tanah. Sebahagian Syiah lah, sebahagian Syiah lain sembahyang tujuh kapek macam kita juga. Tapi mereka ambil dalil dipergunakan pada tempat yang salah. Kita panggil al-istidlal, istidlal fi ghair mahal. Beristidlal, berhujah pada tempat yang salah. Kita ambil hadis ini menunjukkan bahawa lantai masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dibuat dengan tanah dan baginda tetap bersujud walaupun dalam keadaan becak, baginda tetap bersujud dan dahinya mencecah kepada lantai sujud. Tak semestinya tanah. Kalau kita ada kapek, ada sejadah, ada kain, ada batu, ada marmar, ada kayu, kita bersujudlah di ruangan itu kerana baginda sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kita dengan riwayat daripada para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain, kunna numirna an nasjuda ala sab'ati a'zumin. Kami diperintahkan oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersujud dengan menggunakan 7 anggota badan. Dahi, kemudiannya 2 telapak tangan, kemudiannya 2 kepala lutut dan kemudiannya 2 jemari kaki yang dicacakkan. Jadi 2 jemari kaki, 2 kepala lutut 4, ya, dan 2 tangan 6 dan campur 1 bahagian dahi adalah bilangannya menjadi 7. Alhamdulillah. Antara itu dibolehkan menunaikan solat dengan memakai 2 selipar. Tengok, bila lantai masjid buat daripada tanah, hujan becak, maka baginda sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat pun memakai selipar dalam keadaan begitu. Lantaran itu dibolehkan bagi menunaikan solat dengan memakai kedua selipar. Dalam kering ke, dalam becak ke, pakai 2 selipar, bila mana selipar itu suci. Manakala masjid kita sekarang sudah dilengkapi dengan permaidani atau sejadah. Di samping itu disediakan pula rak-rak selipar dan kasut.
Apabila kasut ataupun selipar tersebut dibawa ke dalam masjid dan dipakai sewaktu menunaikan solat, ia akan mengotorkan permaidani dan sejadah masjid. Kita tengok munasabah hadis tu. Lantai masjid Nabi SAW tanah. Jadi sahabat masuk dalam masjid dengan menggunakan selipar atau kasut yang bersih dan pakai untuk solat, tak apa. Tapi dalam konteks sekarang ni, masjid kita majoritinya ada tikar, ada marmar yang cantik, yang baik, dan juga ada kapet dan sejadah. Jadi takkanlah kita nak praktik bagaimana hadis Nabi SAW dan sahabat secara literal. So, jangan kita faham sesuatu tu secara literal yang tidak ada kaitan dan uraian dengan dalil-dalil yang lain. Ya. Kalau kita fikir logik, begitulah. Tapi, hukum ini juga kadang-kadang berubah mengikut masa, tempat dan keadaan. Terutamanya hukum yang melibatkan soal uruf. Dalam kaedah fikih menyebutkan al-ahkam. Al-ahkam mabniyatan 'alal uruf yataghayyaru bi taghayyuril azma wa amakin. Hukum berdasarkan kepada adat setempat itu juga dibina berdasarkan kepada masa, tempat dan keadaan. Apabila kasut atau selipar tersebut dibawa dalam masjid dan dipakai waktu menunaikan solat, ia akan mengotorkan perbadanani dan sejarah masjid. Mengotori tempat-tempat solat bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan aspek kebersihan dan keindahan tempat-tempat ibadat. Kita Alhamdulillah, Islam ada seni binanya, satu. Yang keduanya, Islam menekankan aspek kebersihan. Daripada penggunaan tandas, penjimatan penggunaan air dan juga aspek pengurusan najis. Ada najis mughallazah, najis mutawasitah atau najis mukhaffafah. Semuanya diambil kira dalam ajaran Islam. Malamnya yang jadi pengotornya orang Islam juga. Yang jadi pengotornya orang Islam juga. Majoriti kalau kita pergi masjid-masjid, tanah masjid, bahagian besarnya kotor. Alhamdulillah masjid kita ni tanah bersih. 5 star tandas. Kalau kita pergi masjid biasa, masjid Korea, masjid kampung, Allahu Akbar. Singgah tepi jalan, balik beraya, raya puasa, raya haji, masuk tanah masjid, pampers penuh. Buat orang berhenti masjid, nak basuh berak anak. Kadang bukan pampers anak je, pampers bini pun buang dalam tandas masjid. Lepas tu tandas masjid jadi jam, jadi sumbat. Orang Kelantan kata jengkoi. Jengkoi. Jam tersumbat. Letih kita tuan-tuan. Sebab sifat tanggungjawab tu tidak ada. Accountability diri itu lemah. Kita nak ambil manfaat pada kemudahan yang ada, tapi kita tidak bertanggungjawab. Tanggungjawab kita simpulkan dengan 2 kalimah. Tanggungjawab. Digabung jalinkan menjadi kalimah tanggungjawab, tanggung dunia, jawablah akhirat. Nak kencing ke, nak berak ke, nak mari masjid ke, nak balik masjid ke, tanggung dunia dan jawablah akhirat. Saya kena tanggung, saya kena jawab. Tuan-tuan sendiri, tuan-tuan kena tanggung, tuan-tuan kena jawab. Jadi kita ini semuanya hendaklah bertanggungjawab pada aspek kebersihan dan juga suasana keceriaan sekitar masjid kita. Ni doa harap kepada pengurusan masjid, jawatankuasa masjid, pengurus masjid, kita bila. Hatta kadang-kadang Pak Haji, Pak Lebai, Datuk Datin kita beri amanah. Marilah jadi jawatankuasa masjid, marilah pakat-pakat tolong masjid, marilah pakat bantu syiar Allah ni. Tak nak lari. Bila tegur sikit dalam mesyuarat, letak jawatan. Ini biasa berlaku orang kita. Tegur sikit dalam mesyuarat, letak jawatan. Ada hak lagi malang. Nama ada dalam senarai jawatankuasa masjid. Tapi dia 2 tahun sekali datang masjid. Fuyo. Nama ada dalam jawatankuasa masjid. Datang masjid 2 tahun sekali. Solat air raya puasa, solat air raya haji. Fuyo. Dahsyat orang kita. Itu nasib baik datang 2 kali setahun. Yang tak datang terus. Nak kata left group, WhatsApp, Telegram, WeChat dan lain-lain. Tak juga. Tapi dia tak datang terus masjid. Semenjak buat rumah atau beli rumah atau sewa rumah kat Bukit Jelutong,
tak pernah hadir solat di Masjid Bukit Jelutong. Allah. Last kali nak hadir, sewaktu jenazah diusung dah hendak disemayangkan. Allah. Miskin betul, tuan-tuan. Mungkin kita satu ketika miskin dari sudut harta, tetapi di ketika yang lain, kita miskin dari sudut amal, iman dan takwa. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh yang demikian, apabila seseorang hendak menunaikan solat di atas bumi ataupun di atas tanah tanpa menggunakan alas dan tempat tersebut diyakini tidak bernajis, maka dia dibolehkan menggunakan selipar atau kasut. Kalau kita nak sembahyang atas tanah terbuka dan kita yakin tanah terbuka itu tidak bernajis, kita boleh sembahyang pakai selipar atau kasut. Ya? Dengan segala syarat dengan segala yang dipergunakan bagi solat itu suci. Selipar atau kasut nak sembahyang, kita nak pakai dan sembahyang tu atas tanah, syaratnya naklah suci. Di samping itu disyaratkan juga selipar atau kasut berkenaan bersifat fleksibel. Artinya ia boleh dilentur atau dibengkokkan sewaktu jemari kaki digunakan untuk bersujud. Masa kita sujud, tuan-tuan, masa kita sujud, ya, tak cukup kalau kita letak jari jemari kaki kita, letak gitu je. Letak gitu, hampir nak cecah tak cecah. Tak cukup. Apa maksud tak cukup? Tak sah, tak memadai untuk kita kategorikan sebagai amalan bersujud pada jemari kaki. Maknanya kita tekan jemari kaki ini, dan kita lenturkan. Merapatkan jemari kaki sewaktu dalam bersujud itu wajib bagi melengkapi tuntutan sujud dengan 7 anggota badan. Ada setengah orang sembahyang dia letak antara kena dengan tidak, antara berjejak dengan tidak, jemari kakinya dengan lantai atau kapet atau bumi. Letak gitu je. Macam di awang-awangan je. Tak sah sujud dia. Patah lagi hak jenis kepak macam tu. Hak jenis kepak letak sengit gitu, letak sengit gini. Tak, kita cacatkan jemari kaki tu. Jadi kalau kita nak pakai selipar atau kasut dalam solat, kita solat di atas tanah terbuka, kita pastikan kawasan tanah itu tidak bernajis. Yang kedua, kita pastikan selipar atau kasut yang nak dipakai dalam solat juga tidak bernajis. Yang ketiga, kita pastikan selipar atau kasut yang kita pakai itu boleh dilentur ketika mana kita pakai dan ingin ngantuk tak? Ngantuk tidur pak dia. Tak apa, ustaz tak marah. Nak marah macam mana? Dah tua-tua. Marah halih-halih, orang marah kita balik. Kalau ngantuk tidur, tak apa. Tak ada kena compound apa pun. Ya? Kalau tak faham, tanya. Ya? Alhamdulillah. Boleh tuan-tuan? Malaysia. Ini orang sehat. Tengok orang Paralimpik. Malaysia boleh. 3 pingat emas, 1 pingat gangsa. Lebih baik daripada orang sehat yang biasa. Paralimpik lebih baik daripada Olimpik. Ini hebat kita. Malaysia boleh. Kan? Tuan-tuan tak berapa nak boleh. Malaysia boleh. Paralimpik lagi boleh tuan-tuan. Dapat 1 juta orang pingat emas. Itu 1 juta basic yang kerajaan bagi. Lain-lain syarikat, company, tajaan, insentif, macam-macam tuan-tuan. Kalau bab sukan, macam-macam. Kalau bab agama, nak sokong rang undang-undang 355, Allah. RUU 355, boleh. RUU 355, boleh. MP Islam, boleh. MP Melayu, boleh. MP PAS, boleh. MP PKR, boleh. MP UMNO, boleh. MP PAN. Nak jawab boleh pun takut. Takut cahaya Nur Alif. Minta maaf tuan-tuan. Kita tak ada identiti pejuang Islam yang sebenar. Takut cahaya Nur Alif. Parti Cak Kapak takut cahaya Nur Alif. Parti Cak Tukul takut cahaya Nur Alif. Sebab cahaya Nur Alif lebih banyak, lebih ramai, lebih kaya, lebih senang, lebih mewah, lebih pengaruh daripada kita. Kenapa kita takut? Dan kita jumpa cahaya Nur Alif tu.
ataupun alif nun da ya alif. Kita jumpa geng-geng depan ni, kita kata rang undang-undang ni untuk orang Islam. Baca di parlimen, bentang, kita buat pengundian. Orang Islam wajib sokong. Olimpik, boleh. Paralimpik, boleh. Rang undang-undang, tak berapa nak boleh. Uyo. Ini bukan sindiran tuan-tuan, tapi memberi kefahaman dan pencerahan. Bak sukan, oh alhamdulillah. Tak apalah, Lee Chong Wei tak dapat pingat emas pun, dapat pingat perak pun jadilah labu. Nah, dan kekecewaan Olimpik diteruskan kegemilangan oleh Paralimpik. Orang kurang upaya, OKU, rupa-rupanya lebih upaya dari kadar biasa. Kita luar biasa. Tapi ahli-ahli parlimen yang memegang kuasa dilantik sebagai pemimpin nak sokong RUU 355, agensi-agensi agama nak mempromosi RUU 355. Lesu je. La haula wala quwata illa billah. Ustaz-ustaz kita nak cakap perang undang-undang 355, la ilaha illallah. Tak ada ilmu, dapatkan ilmu. Tak ada fakta, cari fakta. Mengapa kita nak takut dengan tekanan orang yang tak berkait dengan kepentingan dan survival kita? Bila kita naik suara, garang ustaz. Garang. Bukan garang, memberi penegasan. Garang enggak? Tak, garang lain. Tegas lain. Jadi tuan-tuan macam mana? RUU 355, okey? Boleh? Malaysia? Alhamdulillah. Kita baru berapa kerat, tuan-tuan. Kita baru berapa kerat. Tapi yang penting, kita faham dan kita selamat di akhirat. Ya? Alhamdulillah. Kita doakan juga mudah-mudahan yang mulia Raja-Raja Melayu sokong pindaan RUU A355. Begitu juga ahli-ahli Parlimen Melayu Muslim juga bertanggungjawab untuk meminda dan kembali memperkasakan rang undang-undang syariah RUU 355 insya-Allah. Jadi kita kembali pada sesi pembelajaran kita tuan-tuan. Ya, 3 perkara tu. Bila kita semayang atas tanah lapang, mungkin kita duduk kebun ke, atau kita duduk halaman rumah ke, nak buat kerja-kerja landscape, dan masa tu begitu suntuk, kita pun nak semayang, ambil air semayang tepi paip tepi halaman rumah kita semayang atas tanah, boleh, sah. Nah, tapi pastikan tanah sekitar yang kita nak rukuk sujud berdiri itu bebas najis. Yang kedua, kita nak semayang sambil pakai kasut atau pakai selipar pun dibolehkan. Tapi pastikan kasut selipar kita bebas daripada najis. Dan yang ketiganya, kasut selipar yang nak dipakai dalam solat hendaklah yang mudah dilenturkan. Khususnya apabila jemari kaki kita itu nak menggunakan selipar atau kasut berkenaan untuk bersujud. Apabila selipar atau kasut berkenaan keras seperti kasut tentera dan tidak dapat dibengkokkan, maka solatnya tidak sah. Hal ini akan dijelaskan nanti insya-Allah, akan tapi dalam keadaan perang, hal ini dapat diatur sedemikian rupa sehingga dibolehkan seseorang memakainya. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang Maha mengetahui. Baik tuan-tuan, kita tengok sikit lagi, lintasan sesuatu tidak membatalkan solat. Imam Bukhari rahimahullah dalam sahihnya meriwayatkan bahawa Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah pernah ditanya, apakah solat terputus atau dihentikan oleh lintasan sesuatu? Kita tengah solat, tiba-tiba ada objek melintas kita. Wa imma wanita, wa imma orang lelaki dewasa, wa imma kanak-kanak atau binatang. Lintas depan kita tengah bersolat tu. Apa hukum, apa keadaannya? Okay? Imam Bukhari meriwayatkan daripada periwayatan Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah, ada orang tanya ulama kita ini, apakah solat terputus atau dihentikan oleh sesuatu lintasan? Maka Ibnu Syihab Az-Zuhri menjawab, solat itu tidak dapat diputuskan oleh sesuatu lintasan. Aku pernah diberitahu oleh Urwah bin Zubair radhiyallahu an bahawa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, sungguh terjadi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun lalu menunaikan solat pada satu malam, dan aku
melintangi antara baginda dan kiblat berada di atas katil. An Masruki an Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha wa qad zakara 'indaha ma yaqta'u shalah. Faqila al-kalbu wal himaru wal mar'atu. Faqalat syabbahtumuna bil humuri wal kilabi. Wallahi laqad ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli wa inni ala sarir bainahu wa bainal qiblati mustaji'atan. Fatubdu lil hajatu fa'ukrihu an ajlisa fa'uzin nabiyya sallallahu alaihi wasallam fansalla min 'indi rijlaihi. Diriwayatkan daripada Masruq radhiyallahu an, daripada Aisyah radhiyallahu anha, ketika disebutkan kes sesuatu yang boleh memutuskan solat dengan lintasan anjing, keldai dan wanita, maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, apakah kamu menyerupai kami, yakni golongan wanita dengan anjing dan keldai? Demi Allah Subhanahu wa taala, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat padahal aku terbaring di atas katil, yang mana kedudukan itu melintangi antara baginda dan kiblat. Lalu aku berhajatkan pada sesuatu hajat dan aku tidak suka duduk mengganggu baginda sallallahu alaihi wasallam yang bersolat, maka aku pun menyelinap melalui bahagian depan kedua kaki baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat yang sahih daripada Imam Bukhari menceritakan perihal solat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bilik baginda sallallahu alaihi wasallam sempit, tuan-tuan. Bilik baginda sallallahu alaihi wasallam sempit. Tapi manangkan tahajud itu wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunat untuk kita, macam akikah, macam akikah, ataupun korban sunat bagi kita tapi wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beza antara taraf orang biasa dengan taraf kenabian sallallahu alaihi wasallam. Bila baginda bilik sempit pun tidur malam dengan bini di samping peluk bini, cium bini, sayang bini, baginda bangun berqiyamul lail. Dan bila bilik sempit baginda bangun berqiyamul lail, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ada atas tempat perbaringan. Tempat perbaringan tu kita panggil katil lah. Kita panggil katil. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam kebetulan solat dan menghadap ke arah katil dan menghadap arah kiblat. Lalu bila mana baginda solat dan Aisyah radhiyallahu anha tersedar pada tidurnya, celik-celik mata tengok baginda sallallahu alaihi wasallam tengah bersolat dan Aisyah radhiyallahu anha berhajatkan sesuatu. Dan kerana itu baginda Aisyah radhiyallahu anha bangun, lalu bahagian depan baginda sallallahu alaihi wasallam solat dan pergi dapatkan hajat yang dikehendakinya. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam tak memarah Aisyah, tak melarang Aisyah dan tak menegur perbuatan Aisyah radhiyallahu anha, menunjukkan bahawa lintasan Aisyah radhiyallahu anha pada solat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang didirikan itu tidak membatalkan solat. Ya. Betul lagi kalau ada binatang, ada anak-anak biasa kalau kita solat di rumah, solat sunat atau solat fardu, anak cucu berlari-lari, dia lintas kita sembahyang, tidak membatalkan solat, tetapi boleh mengganggu kekhusyukan solat. Jadi lintasan mereka itu kalau boleh kita elakkan. Untuk budak-budak kita beri nasihat, kalau mereka lintas juga nak buat macam mana budak-budak, kan? Tak ada akal lagi, ya. Jangan diherdik, jangan dimarah, jangan dimaki. Jangan pula kita kata, "Minah, mana Minah? Mu ni beranak pandai. Aku nak sembahyang tak boleh." Budak ni duk ganggu, duk menangis, duk berlari, duk pegang sana, lintas sini. Apa ni? Yang kita marah tu cucu kita sendiri. Yang kita sumpah sekarang tu cucu kita sendiri. Patut? Tak patut. Biarlah budak-budak dia nak lintas, memang kerja dia. Tak ganggu sana, ganggu sini. Mekik sana, nangis sini, gelak sana. Tak. Memang kerja budak-budak. Kita orang tua ni, janganlah perangai macam budak-budak. Baik, Imam Tirmizi rahimahullah dalam sunannya, muka surat 160, juzuk yang kedua, pada bab tidak ada sesuatu lintasan pun yang dapat membatalkan solat atau memberhentikan solat. Manakala Imam Hafiz Ibn Hazim dalam kitabnya Nasikh wal Mansukh, muka surat 78, mengatakan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang sesudah mereka dari kalangan tabi'in mengatakan bahawa solat terbatal apabila dilintasi sesuatu. Untuk membuktikan bahawa solat tidak batal dengan lintasan sesuatu, sama ada dilintas oleh anjing, dilintas oleh keldai ataupun dilintas oleh wanita, ia berdasarkan pada beberapa hadis yang kuat dan sahih. Justru tidak benar solat itu terputus
hanya kerana ada sesuatu yang melintas. Kalau ada sesuatu melintas, tidak membatalkan solat. Ya, cuma mengganggu kekhusyukan solat sahaja. Ya. Berkenaan dengan lintasan seseorang perempuan, ia berdasarkan pada hadis yang kuat lagi sahih yang bersumberkan riwayat Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana riwayat sahihain, riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis berkenaan menegaskan tidak manakala kes lintasan anjing dan keldai ke atas seorang yang bersolat berdasarkan kepada hadis Abu Juhaifah yang panjang. Antara lafaznya kemudian dipacakkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu tongkat pendek. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis Huzaifah ni, bila baginda solat di tanah terbuka, baginda ambil satu tongkat pendek sebagai kayu pancang, pacak antara baginda dan tongkat itu dalam jarak 3 hasta, menandakan zon eksklusif baginda solat, dan di situ mengisyaratkan kalau ada orang nak lintah tak boleh lintah, zon eksklusif antara tempat berdiri baginda sallallahu alaihi wasallam itu dengan tempat sujud baginda itu, kita panggil 3 hasta daripada tapak kaki hingga ke depan itu, 3 hasta ukurannya, zon eksklusif untuk kita menunaikan solat. Jadi kalau solat tempat terbuka ada petandanya, jangan melintasi zon eksklusif tu. Kalau orang lintah itu dalam keadaan tak tahu, tak apalah. Nah, tapi kalau orang lintah tu dalam keadaan tahu, maka dia lintah juga orang yang bersolat. Orang yang bersolat tu kena tahan dengan tangan dia. Tahan dengan tangan, beri isyarat jangan lintah bahagian tu. Kalau lintah juga tahan kuat sikit pada tahan yang pertama. Kalau lintah juga Nabi kata, mu tahu orang tu duduk semayang, mu lintah juga depan dia antara zon eksklusif jarak 3 hasta tu untuk dia bersolat, maka orang tu innama huwa syaitan. Itu setan tu, setan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sifatkan sedemikian. Ya, jadi orang lintah tu dia tahu juga orang tengah bersolat, lintah juga, maka hukumnya adalah haram dan berdosa kerana mengganggu orang bersolat. Manakala solat yang ditunaikan itu adalah tidak terbatal semata-mata dengan lintasan seseorang atau binatang atau objek tertentu. Ya. Ini hadis Abu Juhaifah yang panjang, hadis Abu Juhaifah radhiyallahu anhu yang panjang, menunjukkan bagi kita satu hari ketika baginda sallallahu alaihi wasallam tunaikan solat di tanah lapang terbuka, baginda letak satu tongkat pendek, baginda maju ke depan dan menunaikan solat 2 rakaat. Ketika itu ada keldai dan anjing melintasi baginda sallallahu alaihi wasallam, perbuatan tersebut tidak menghalangnya untuk mendirikan solat. Walaupun baginda solat, depan tu ada keldai lintah, ada anjing lintah, baginda tak sumpah, tak maki anjing berkenaan yang melintasi ketika baginda bersolat. Kadang kita kata Allah, anjing ni anjing kurap, busuk lah. Tak. Ya, anjing nampak busuk, menyela lidah dan berkurap. Tapi sehina-hina anjing yang menjela lidah dan berkurap, anjing berkenaan tidak berdosa. Kita ni yang tak jela lidah, yang tak ada kurap, boleh jadi lebih hina daripada anjing kerana kita banyak memiliki dosa dan noda dengan Allah Ta'ala. Jadi mulia kita kerana kita ni buat dosa, buat silap, buat maksiat, kembali bertaubat. Itu petanda hati yang cintakan akhirat. Perbuatan tersebut tidak menghalang baginda sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan solat. Wallahu a'lam. Kita berhenti cakap tu dulu. Nak terus pelajaran kita sampai zuhur pun tak habis. Mana banyak ratus muka surat lagi. Cukup tu. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, ada soalan? Ada nak tanya? Ada nak bincang? Silakan. Hari ini banyak rakaman. Ini banyak rakaman. Sebab dalam YouTube banyak orang dia cut and paste video-video saya. Dia buat dengan maksud yang tidak baik. Zamihan mengkafirkan orang ni. Zamihan mencela orang ni. Zamihan akhlak buruk. Zamihan ni jahat. Zamihan ni gini. Ya, saya tahu banyak orang tak suka. Orang Wahabi tak suka saya sebab saya mengkritik Wahabi. Orang Syiah tak suka saya sebab saya antara gawai KDN yang mengharamkan pertubuhan Syiah. Orang Hizbut Tahrir tak suka saya sebab saya antara orang yang menyokong Sahibul Samahah Mufti Selangor dalam mengharamkan puak-puak Hizbut Tahrir. Jadi orang-orang ni dia nak cari salah kita, tak ada. Ataupun kesalahan yang kecil dengan batasan minima, tapi dia cuba juga nak yakinkan masyarakat kita ni bermasalah sekian. Itu
yang dilakukan oleh tangan-tangan yang kotor, tangan-tangan penjahat. Jadi kita orang baik ini, kalau kita nak memahami sesuatu, kita tengok video rakaman penuh. Jangan hanya tengok pada video cut, edit and paste semata-mata. Ya. Kalau tak ada soalan, artinya tuan-tuan faham semua. Alhamdulillah, selesai kerja kita. Kerja kita hari ini, bagi solat berjemaah, zikir wirid, selawat berdoa dan duduk seketika dalam majlis ilmu kuliah subuh, selesai kerja kita, maka dipersilakan dengan hormatnya untuk minum teh dan nasi lemak dan apa sahaja di wadah yang ada. Itu sampingan tuan-tuan. Masjid sedia, orang pun tak mari juga. Hak tempat lain kedai sedia. Kalau nak makan sarapan, bayar. Kita pergi cari. Ni hak masjid sedia, pun kita tak mari juga. Allah. Zaman Nabi tak ada makan pagi. Masjid Nabawi tak ada disediakan sarapan pagi lepas subuh. Kita ni ada sarapan pagi lepas subuh pula. Special kita. Zaman Nabi tadi, atap masjid, daun tamar. Lantai masjid, tanah. Tapi jemaah ramai. Datang dengan perasaan kasih sayang, muhibah. Zaman kita ni, masjid indah, masjid mewah. Tapi AJK masjid tu gaduh sama sendiri. Jemaah masjid pun pecah belah habis. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, bersyukur dengan apa yang ada. Kekurangan kita lakukan penambahbaikan dan kita muhasabah diri kita. Mudah-mudahan Allah terima amalan kita dan memberi kekuatan pada kita untuk hidup mendambakan keredaannya di mana saja kita berada, insya-Allah. Terima kasih Datuk Datin, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, kerana luangkan sedikit masa bersama saya pada pagi ini. Dan pelajaran akan datang, tuan-tuan tanda kat situ lah. Dah buku bagi free dah. Ada yang beli pun RM30 ya tuan-tuan. Bukannya RM30,000. Ya. Jadi tuan-tuan tanda, kita akan sambung pelajaran kita. Muka surat 41 akan datang insya-Allah. Akan datang tak tahulah tuan-tuan. Tuan-tuan hidup lagi ke atau saya pun dah tak ada tuan-tuan. Dan boleh jadi sesi kita ini sesi pembelajaran dan pengajaran yang terakhir. Sebab kita tak tahu nyawa kita sampai ke bila. Jadi alhamdulillah kita sangka baik dengan rahmat Allah mencurah-curah pada kita. Kita juga takut akan azab Allah yang posisi ini menseimbangkan kita dalam mencari ridha. Akhiran aku liqauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana zulman katsira waghfir lana dzunubana la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ighfir lana dzunubana ya Allah, ampunilah dosa kami kesemuanya. Wali walidina, ampunilah dosa ibu bapa datuk nenek moyang kami. Wali masyaikhina, ampunilah dosa tuan-tuan guru kami. Wali talamizina, ampunilah dosa murid-murid kami. Wali man huquqi alaina, ampunilah dosa mereka mempunyai tuntutan ke atas kami. Wali sairil mu'minin mu'minat, ampunilah dosa umat Islam. Al-ahya yang masih lagi hidup bersama dengan kami. Wal amwat dan telah pergi mati meninggalkan kami selama-lamanya. Allahumma ighfir lana dzunubana ya Allah, ampunlah dosa kami kesemuanya. Wastur ayubana, tutuplah segala cacat celah dan kaiban kami. Wa tushmit bina ada, ana jangan jadikan musuh kami gembira dan kelemahan kami. Wa tasud bina asdiqa, ana jangan jadikan kawan dan jiran kami musuhi kami dan menikam kami dari belakang. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Allah, bukakanlah pintu hati kami. Bukakanlah pintu hati kaum bangsa Melayu kami dengan kebenaran. Engkaulah sebaik-baik pembuka pintu hati bagi manusia. Allah fadlikal amim ummana ya Allah. Ya limpah kurnia rahmatmu, maka liputilah limpah kurnia itu kepada kami. Fakfina Allah man syarra ma ahammana wa aghammana. Lindungilah kami dari segala kebimbangan dan kejahatan yang kami takuti. Alal imanil kamili, berdasarkan kepada keimanan yang sempurna. Minas sunnati wal jamaati, di atas paksi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tawaffana musliman, matilah kami dalam keadaan kami menyerah diri padamu. Walhaqna bis salihin, dan tempatilah kami di kalangan hamba-hambamu yang saleh. Allahumma rabbana ati nufusana taqwaha, kurniakanlah hati kami dengan nilai ketakwaannya. Zakkiha wa anta khairu man zakkaha, sucikanlah hati kami di kala sebaik-baik pencuci pintu hati bagi manusia. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah jadikanlah hidup kami di dunia ini bahagia. Afil akhirati hasanah, jadikanlah hidup kami di akhirat nanti lebih harmoni dan sentosa. Wa qina azaban nar, selamatlah kami semua dari siksaan api neraka. Wassallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad
وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قبل الله منكم